Hai, Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa. Hari ini 14 Ogos 2020. Hai semua, selamat menonton video di channel YouTube Mastery. So hari ini saya tengah set up untuk program esok 15 dan 16 Ogos. Program hipnosis dan advanced hypnotherapy. Nah, program spectacular hypnotism. Okey. Nah, ini program apa? Program untuk anda belajar macam mana untuk menjadi seorang hipnotis. Jadi saya sebagai seorang instructor ataupun trainer dalam bidang hipnosis akan melatih anda, akan transfer skill pada anda untuk macam mana anda boleh memprogramkan diri sendiri ataupun boleh melakukan apa yang hipnosis mampu lakukan lah. Seperti mana kalau kita tengok dekat video-video dekat YouTube, okay? Kebanyakannya show-show tentang hipnosis, semua asas ataupun fundamental hipnosis itu sendiri akan didedahkan lah. Baik, selama 2 hari. Menariknya kali ini program tersebut kami jalankan secara virtual, secara online. Okay? So tu yang sedang saya lakukan sekarang lah. Kita set up sikit untuk persembahan esok dan lusa. Jadi siapa yang akan bersama kita dalam program online kali ini? Saya sendiri dan salah seorang sahabat kami iaitu Master Farhan. Jadi sementara sedang buat recording ni kan, sedang rakam nak kongsi dengan anda, mesti anda pernah tengok apa ni ini kebanyakannya ahli hipnosis gunakan, ataupun kalau kita search tentang hipnosis itu selalu terkait dengan pukau. Nah, kalau kata pukau mesti ada bandul ataupun pendelam macam ni kan. Sebenarnya ini jam. Ini jam tuan-tuan puan-puan. Ini jam zaman-zaman dulu kan, jam poket kan. Okey. Jadi jam ni ada daya pengaruh tersendiri ya dalam dunia hipnosis. Nah, untuk tahu apa sakti sangat jam ni, okey, macam mana fungsi dia apa semua, itu akan dipelajari dalam program hipnosis. InsyaAllah. Jadi dalam kesempatan ni saya nak share sedikit rakaman lah dalam podcast. Okey, podcast Asal Boleh. Saya yang saya baru bangunkan. Okey, tujuan dia untuk berkongsi informasi yang menarik lah. Tapi untuk permulaan ni saya ambil sedikit sedutan, okey, permulaan kan, tentang sharing-sharing yang ringkas dululah sebelum kita sambung ke episod-episod yang selanjutnya lebih panjang. Okey. Jadi alhamdulillah semalam sebenarnya waktu petang, sebelum saya siapkan video semalam, saya sempat buat rakaman dengan seorang klien dan seorang juga peserta, student saya, okey, tentang hipnosis yang mengalami isu tentang serangan panik kan. Okey, rasa takut, tak menentu, okey. Dan dia dah rujuk pakar bagi tahu dia ada anxiety, okey. Jadi kami bantu, ataupun saya sendiri pun bantu beliau macam mana menggunakan hipnosis, macam mana pendekatan hipnosis ni orang kata bermanfaat lah, sedikit sebanyak dapat membantu beliau untuk kendalikan diri. Kita jangan buang masa lagi. Selamat menonton rakaman bersama beliau semalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, sekarang saya bersama dengan Tuan Fauzi. Tuan Fauzi. Okay, Tuan Fauzi. Siapa Tuan Fauzi ni yang saya bawa untuk sembang-sembang santai dalam podcast Asal Boleh ni kan? Okey. Apa kita akan cerita, ini benda menarik yang saya sebelum ni teringin nak kongsikan pada anda. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam siri kedua dalam podcast Asal Boleh saya ni. Sekarang kita akan mulakan insyaAllah. Baik, kita dah padam lampu. Mari kita mulakan sesi ringkas kita. Baik, Tuan Fauzi Okay, Tuan Fauzi, kalau boleh lah kalau boleh. Okey, dengan santainya kita akan berkongsi perkara ni berkaitan dengan hipnosis dan bawah sedar. Okey.
kenalkan sedikit latar belakang tentang Tuan Fauzi pada kawan-kawan kita yang sedang menonton, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fauzi, berumur 35 tahun, berasal dari Johor. Saya sebelum berjumpa dengan Master Ray ni, saya mengalami satu penyakit yang dikatakan unik juga. Unik ke saya tak tahulah unik macam mana tu. Okey. Dan dia sangat menyeksakan pada yang pernah mengalaminya. Okey. Kalau boleh diceritakan tu, yang unik tu macam mana tu? Apa yang dia alami tu? Rasa dia tu macam mana kalau boleh diterjemahkan? Rasanya memang kalau diberi pilihan demam panas dengan sakit ni, lebih baik pilih demam panas. Maksudnya macam tu lah. Bukan Dia kita punya minta seksa macam tu lah. punya seksa macam tu lah. Okey. Dia menjejaskan kualiti hidup kita. Okey. Menjejaskan kualiti hidup, aktiviti seharian. Betul. Okey. Antara yang Tuan Fauzi kita ni lalui, beliau rasa takut tak bertempat. Rasa cemas, rasa risau. Takut tak bertempat, rasa cemas, risau, overthinking. Okey. Paling teruk lah, kita fikir ajal kita dah nak sampai. Asyik Itulah. teringat mati je. Macam, Aku nak mati ke ni? Ya, betul lah. Okey. Sebab isu yang macam ini sebenarnya saya banyak jumpa daripada saya punya peserta, saya punya klien-klien sebelum ni pun ada mengadu benda yang hampir sama. Jadi sebab tu saya tak heran bila Tuan Fauzi ni datang nak buat temu janji jumpa dengan saya pada awal tu. Kita jumpa dekat kedai mamak je, betul Betul. Betul Jumpa sembang-sembang dulu. Jadi just saya nak tahu, sebab kita nak tahu dulu Tuan Fauzi ni alami apa. Jadi bila dia cerita dengan saya antara isunya macam tu, kita mungkin boleh cuba dengan pendekatan hipnosis ni lah. Okay, baik Tuan Fauzi. Kan hajat pertama tu nak dibantu, betul tak? Betul. Adakah hipnosis ataupun saya boleh bantu Tuan ataupun tak, betul? Hai. Okay, boleh saya tanya macam mana boleh jumpa saya? Dapat info macam mana tu? Okey. Bila kita ni ada masalah, kita mesti nak cari penyelesaian dia. Okay. Cara saya cari penyelesaian dengan membaca. Oh, right. Dengan membaca macam-macam sumber saya baca, daripada kat dalam internet, bahan bacaan, buku. Satu masa tu tak tahulah macam mana saya scroll apa semua kan. Ada cakap penyakit ni, saya cakap terus terang anxiety, sebab saya dah jumpa doktor. Okey. Anxiety ni dia sakit lebih kepada mental. Saya ceritalah, cari sumber-sumber yang berkaitan dengan mental. Lepas tu saya terbuka Facebook, tahu pasal sakit ni boleh dirawat dengan membetulkan cara berfikir, cara makan, apa semua. Alright. Terjumpa website Tuan Ray. Okay. Pasal berkenaan dengan hipnotis ni. Jadi saya nak dapat info dalam tu. Terus kita jumpa kita jumpa untuk kita bincang macam mana boleh merawat saya punya masalah ni. Jadi Tuan daripada Google lah. Ya, Google lah. Okay. Akhirnya menemukan info tentang saya. Okay, akhirnya kita jumpa. Okay. Baik. Kan hajatnya tu nak dibantu. Tiba-tiba akhirnya Tuan Fauzi ni buat keputusan untuk belajar terus fundamental hypnosis ni, tuan-tuan puan-puan. Macam mana boleh nak belajar pula terus fundamental hypnosis? Apa yang membuatkan Tuan sebenarnya alang-alang terapi mungkin baik aku belajar ke macam mana? Kalau kita terapi, kita tak tahu apa yang kita kalau kita terapi saja, kita tak tahu apa dia punya inti-inti yang dalam tu. Macam mana dia boleh buat? Macam mana seseorang yang boleh terapikan kita? Jadi saya, kalau kita dalam keadaan tengah bermasalah, apa je yang kita nak cari sumber rawatan, ubat, kita tak kisah. Kita masuk je. Kita pergi je. Maksudnya daripada saya sibuk-sibuk nak terapi, baik saya belajar terus. Mungkin dalam belajar terus tu saya boleh terapi untuk diri saya sendiri. Maksudnya. Okey. Lagi bagus belajar. Itu yang buat sebab keputusan. dalam belajar saya dapat terapi. Okey. Dalam terapi tak dapat belajar. Itu yang membuatkan Tuan buat keputusan
alang-alang boleh belajar ni kan. Belajar terus terapi terus. Ya, betul lah. Betul Dan itu antara yang saya tawarkan pada Tuan Fauzi juga. Okay, you nak terapi, nak just untuk set programkan diri ataupun nak tahu lebih lagi. Lagi bagus ada ilmunya, betul Betul. Ada skillnya. Jadi Tuan Fauzi buat keputusan untuk belajarlah terus. Jadi beliau ambil fundamental, maknanya asas hipnosis. Jadi kerja saya sebagai seorang trainer, transfer skill lah. Baik. Pumpang dah belajar. Berapa hari kita belajar? 4 hari. 3 hari, 4 hari. 4 hari. 4 hari sesi kita. Jadi secara personal tuan-tuan, 4 hari dengan Tuan Fauzi. Okey. Apa tuan peroleh tuan? Secara kesimpulannya, ringkasannya tu. Apa yang tuan akhirnya dapat? Yang paling saya dapat, yang paling nampak saya dapat. Penyakit saya tu saya boleh kawal lagi bila dia datang. Okey. Kalau sebelum tu memang tak tahu nak buat apa. Just ada datang je. Kalau saya benda tu datang, saya pergi mandi je. Asyik-asyik nak mandi je kan. Itu je. Sampai bila kan. Macam mana nak belajar nak tenangkan diri tu macam mana? Dengan cara bernafas. Bernafas tu dengan cara macam takkan tarik nafas je kan. Ya. Jadi ada teknik dia. Cara bernafas macam ni, cara berfikir macam ni, cara duduk macam ni. Semua benda macam semua benda ada dia punya ni lah. Ada cara dia, ada proses dia. Jadi saya praktikkan benda tu dalam pembelajaran saya dengan tuan. Alhamdulillah ada banyak perubahan. Banyak perubahan. Saya tak macam dulu. Saya lebih terkendali, lebih terkawal, lebih okey lah. Okey. Alhamdulillah tu antara perkembangan positif. Kalau boleh dikongsi lah tuan dalam usaha tuan bantu diri tu untuk pulih, untuk jadi lebih baik daripada sebelum ni kan, apa antara yang tuan dah amalkan? Dari segi hipnosis tu sendiri, apa menjadikan rutin ataupun amalan seharian tuan dalam berjuang untuk paling kerap untuk saya sendiri. Saya memang belajar untuk diri saya sendiri. Saya tak fikir apa pun untuk diri saya. Self-hypnosis. Benda tu memang praktikal je. Okey. Jadi hampir setiap hari buat? Hampir setiap hari. Self-hypnosis. Self-hypnosis. Kaedah macam mana kita programkan diri sendiri. Walaupun fundamental kita ajar sekali macam nak buat orang kan. Macam nak pengaruh orang ataupun programkan orang. Siapa yang belajar nak buat orang ke, nak buat show kat pentas ke, teruskanlah. Untuk saya buat self-hypnosis untuk saya. Okay. Maksud nak buat orang tu bukan nak pedajal orang. Maksud nak buat orang tu maknanya kita diajarkan seni macam mana nak mendorong ataupun mempengaruhi orang. Macam mana kita nak buat proses programming pada orang lain. Tu maksud dia. Walaupun kita bagi bonus boleh buat dekat orang lain, tapi poin utama lah kita nak buat pada diri sendiri. Itu yang saya cari dulu. Okey. Itu yang utamalah, hajat dan hasrat dia tu. Hasrat utama dia. Okey, jadi itu yang diamalkan oleh Tuan Fauzi sendiri, iaitu self-hypnosis ni tuan-tuan puan-puan. Jadi boleh cerita sedikit tak macam mana perkembangan sekarang yang terkini ni? Hari ni Tuan Fauzi dengan saya sebenarnya sesi kedua terapi. Betul tak? Betul. Kita tinggal lagi satu sesi je sebagai penutup. Jadi sesi kedua ni saya selalu tanya pada beliau, hari ni macam mana? Perkembangan hari ni apa? Apa yang menarik, positif, yang best hari ni berbanding dengan diri tuan yang dulu? Dulu bila bangun pagi, saya rasa walaupun bangun pagi tapi tetap rasa macam tak ada semangat. Lepas tu datang waktu petang, mulalah berdebar-debar lah, rasa cemas yang bukan kan. Benda kita tak buat apa-apa. Orang cakap jangan fikir bukan kan. Tapi sekarang kita tak fikir bukan, kita duduk pun benda tu datang. Dia macam diserang, nama pun panic attack. Kita tak buat apa, kita duduk macam ni, dia serang. Tapi bila dah seharian, bila dah hari seterusnya saya dengan belajar yang ilmu yang tuan ajar ni, saya dapat rasa perubahan tu. Saya tak adalah bawa kereta rasa macam kaki menggigil, tangan berpeluh-peluh, duduk seorang-seorang termenung. Kalau dulu macam tu? Kalau dulu macam tu. Berpeluh-peluh duduk seorang-seorang. Lepas tu nak cari kawan, nak cari orang, nak cari teman, gitu. Takut seorang-seorang. Fikir yang bukan-bukan.
boleh katakan hampir seharian tu resah gelisah, tak tenang hidup kan. Ya, berdebar-debar macam sampai saya fikir saya dah ada penyakit jantung. Okay. Jadi risau ke situ pula kan. Penyakit jantung macam tu. Saya tak isap rokok, saya tak buat apa-apa pun, saya tak minum apa semua kan. Okey. Jadi saya pun ada kongsikan pada Tuan Fauzi apa amalan pemakanan, betul kan? Ya. Kena jaga minumnya apa. Betul tak? Ya. Tak boleh minum apa. Kena minum apa, betul kan? Betul. Sarapan pagi apa. Ada juga rutin untuk senaman, betul kan? Betul. Jadi last secara ringkas ni, menurut tuan sendiri, adakah hipnosis tu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat kalau kita tahu cara nak apply. Kalau kita ada minat pengetahuan untuk belajar sesuatu yang baru, bermanfaat pada diri kita dan orang lain. Okey. Jadi kalau Tuan Fauzi rasa dan alami sendiri sebab tu pentingnya rasa ni, dah tahu sendiri kan. Jadi benda tu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. So penting tak untuk orang lain dia tahu juga pasal ni ataupun belajar tentang hipnosis tu sendiri? Penting. Padahal penting. Sebab betul lah orang cakap. Penyakit bermula dari perut. Yang saya faham perut. Rawatan bermula daripada minda. Macam tu lah kan. Daripada akal kan. Daripada fikiran. Daripada fikiran lah. Dia ada kaitan kena program yang kepala otak tu balik. Supaya makannya betul. Betul lah. Macam tu lah. Supaya gerak kerja hidup dia betul. Jadi hari-hari kita pakai otak, betul Hari-hari kita pakai otak. Jadi apa-apa semua benda kita buat ni, berniaga ke, merawat ke, bekerja ke, semua pakai otak. Jadi dalam hipnosis ni lebih pada mind control daripada otak. Benda sakit boleh jadi tak sakit, benda tak sakit boleh jadi sakit. Benda semuanya otak. Jadi macam mana nak bagi kita main dengan otak tu? Dalam hipnosis tu. Macam mana kita nak sengajakan proses yang sebelum ni kita alami secara tak sengaja, betul biasa orang cakap fikir positif. Fikir positif. Boleh jaga fikir positif. Semua orang boleh cakap fikir positif. Macam mana nak fikir positif? Macam mana fikir positif? Jam. Minda bawah sedar. Semua orang boleh cerita. So orang cakap pasal separa sedar tu betul. Macam mana nak bagi dia macam mana keadaannya, macam mana diaktifkan, ataupun kalau dia terbuka dan tertutup tu apa benda pula, betul nak diprogramkan tu rupanya ada ketepatan masa, ada ketepatan waktu, timing. Ada timing dia. Okey betul Okey, baik tuan-tuan puan-puan, itu serba sedikit lah tentang Tuan Fauzi yang telah memberi izin pada saya sudi untuk join podcast Asal Boleh saya ni. Okey, ringkas untuk berkongsi tentang kata isu realiti tuan-tuan puan-puan. Ramai orang ingat dia sihat macam tak ada apa. Betul. Termasuk saya kan. Tapi rupa-rupanya kita tak tahu, kita tak tengah tahu, sihat pun mengalami isu berkaitan dengan orang kata fikiran lah. Saya nak berkongsi sikit lah. Sakit yang saya alami ni berkaitan juga dengan pemakanan, dengan pemakanan, dengan cara berfikir. Betul. Sebelum ni memang saya suka fikir yang bukan-bukan. Saya suka fikir bukan-bukan, overthinking macam cakap. Benda tu makan pun asal boleh je kan. Memang tak jaga ke tak? Kita asal sedap makan. Asal sedap makan. Tak pernah ada pengetahuan betul tak dekat makanan tu rupanya ada bagi efek. Cara berfikir pun main peranan juga. Sebab sebelum ni memang saya macam tu. Mungkin antara tu sebab saya jadi macam tu. Terprogram dengan pemikiran sendiri tu tak? Betul. Mana dah buat self hypnosis tu tak? Tapi self hypnosis yang sabotasi diri lah. Betul tak? Saya menghipnosis yang tak baik tentang diri saya. Itu tu yang berlaku secara tanpa sedar. Bila dah belajar, ada kesedaran, jadi tune balik je. Betul balik so sekarang dah boleh kendalikan fikiran, tak fikir berlebihan, dah mula sibukkan diri tuan-tuan puan-puan. Betul Sekarang dah mula fokus pada sesi saya dengan beliau hari ni. Tengah fikir
menjurus ke arah perkara apa yang dia nak capai dalam masa terdekat. Itu sebenarnya benda yang paling penting. Supaya kita jelas matlamat kita apa yang terdekat. So kita ni nak berkembang, nak majukan diri macam mana. Okay? Betul. Orang boleh cakap nak sihat macam mana. Yelah. Betul tak? Orang boleh cakap, ya aku ada impian. Impian apa? Kau nak apa dalam masa terdekat, betul Tapi bila kita perhalusi, baru kita nampak, oh rupanya aku ni nak ke sini, nak ke situ, sekian-sekian. Jadi memang kita perlukan satu sesi. Semangat apa? Semangat je ada. Semangat je ada. Tapi tak ada strategi. Tak ada. Jalan kerja pun tak ada. Tak guna lah. Just semangat je. Semangat nak pergi perang. Tapi strategi tak ada. Tak ada. Kelengkapan tak pakai. Itulah. Exercise tak buat. Itu penting dalam kehidupan kita. Betul Mana tak ada semangat persediaan pun. Tak ada. Nak pergi perang tapi persediaan tak ada. Strategi tak ada. Semangat je ada. Tak boleh menang. Tak boleh menang. Termasuk dalam kehidupan. Kira macam bunuh diri lah. Pekerjaan. Betul? Sama je lah. Kira macam bunuh diri lah, betul tak? Ramai orang mengharapkan keajaiban, tuan-tuan puan-puan. Keajaiban ada. Kita tak nafikan keajaiban ada. Betul. Dan kita jadikan keajaiban tu sebagai bonus. Macam mana kita nak dapatkan keajaiban? Caranya adalah dengan adanya langkah pertama. Iaitu paling kurang kau kena ada langkah usaha. Jangan tak bergerak langsung ni mengharapkan keajaiban, betul Betul. Jadi penting untuk kita nikmati yang namanya proses. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ini saja untuk sesi kali ini. Salam hidup hebat luar biasa. Saya Master Ray. InsyaAllah jumpa anda lagi.